Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ini adalah video bab 2, tajuknya ekosistem. Okey, dalam video ini cikgu akan terangkan dulu tentang topik 2.1 aliran tenaga dalam ekosistem. Okey, kita pergi kepada objektif pembelajaran untuk video ni. Yang pertama, kamu kena tahu maksud dan contoh pengeluar, pengguna dan pengurai. Yang kedua, kamu kena tahu maksud dan contoh rantai makanan. Yang ketiga, kamu kena tahu maksud dan contoh siratan makanan. Dan yang terakhir, kamu kena tahu aliran tenaga dalam siratan makanan. Okey, pastinya kamu pernah tengok kan matahari. Tapi tahukah kamu? Matahari merupakan sumber tenaga. Okey, tumbuhan hijau menukarkan tenaga cahaya dari matahari kepada tenaga kimia melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau membuat makanan sendiri. Okey, tenaga kimia tersebut dipindahkan kepada pengguna primer apabila pengguna primer makan tumbuhan hijau. Seterusnya, tenaga itu akan berpindah kepada pengguna sekunder apabila pengguna sekunder makan pengguna primer. Dan seterusnya, tenaga akan berpindah kepada pengguna tertia apabila pengguna tertia makan pengguna sekunder. Dalam rantai makanan dan siratan makanan, kita boleh tengok ya. Dalam satu ekosistem, okey, sebagai contoh dekat ekosistem sawah padi, organisma boleh dikelaskan kepada pengeluar, pengguna dan pengurai. Okey, dalam ekosistem sawah padi itu terdapat pelbagai organisma yang duduk bersama. Okey, sama ada mikroorganisma, haiwan dan tumbuhan. Okey, kesemua ini boleh dikelaskan kepada pengeluar, pengguna dan pengurai. Okey, kita pergi pada objektif kita yang pertama. Okey, maksud pengguna, pengeluar dan pengurai. Okey, kita pergi dulu pada maksud pengeluar. Pengeluar adalah organisma yang membuat makanan sendiri. Sebahagian besar tumbuhan merupakan pengeluar. Okey, seperti dalam gambar, bunga, okey, pokok padi, pokok durian, pokok rambutan, rumput, itu contoh yang lainlah untuk pengeluar. Okey, pengguna pula adalah haiwan yang makan organisma lain. Okey, so pengguna ada 3 ya. Yang pertama adalah pengguna primer. Pengguna primer ni yang akan makan pengeluar. Pengguna primer ialah haiwan herbivore dan omnivore yang makan pengeluar. Kita tengok contoh haiwan herbivore seperti beluncas. Okey, beluncas ni yang makan daun kan. Okey. Kemudian haiwan omnivore pula yang merupakan pengguna primer contohnya adalah ayam. Okey, sebab ayam ni dia boleh makan cacing dan juga makan bijirin. Okey. Kemudian pengguna sekunder. Pengguna sekunder ialah haiwan omnivore dan karnivore yang makan pengguna primer. Okey, contohnya Tasiger rufilatus. Okey, burung ini dia makan buah-buahan dan juga cacing. So dia ialah haiwan omnivore. Okey, burung raja udang pula merupakan karnivore primer. Okey, sebab apa? Sebab dia makan pengguna primer. Ni udang. Okey, pengguna tertia pula merupakan haiwan karnivor sekunder yang makan pengguna sekunder. Saiznya lebih besar daripada pengguna primer dan sekunder. Contohnya musang dan juga ular. Okey, ini adalah karnivor sekunder yang merupakan pengguna tertia. Okey, last sekali kita ada pengurai. Pengurai ni adalah organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas atau nutrien. So, hubungan ini kita kenali sebagai saprofitism. Okey, contohnya adalah cendawan, okey, mikroorganisma seperti E. coli yang menguraikan makanan di dalam perut kita tu. Okey. Seterusnya, objektif yang kedua ialah rantai makanan. Okey. Rantai makanan ni digunakan untuk menunjukkan hubungan pemakanan antara organisma. Okey, cikgu ingatkan lagi sekali organisma adalah benda hidup. So dia tunjukkan hubungan pemakanan antara organisma ni, rantai makanan ni. Okey. Contohnya dalam ekosistem dekat kebun lah, contoh kebun kobis. Satu ekosistem di kebun kobis. Okey, apa rantai makanan yang kita boleh bina daripada ekosistem tu? Okey, kobis merupakan pengeluar. Ini cara untuk tulis rantai makanan.
Okey. Anak panah ni menunjukkan maksudnya dimakan oleh. Selain daripada menunjukkan dimakan oleh, ia juga menunjukkan aliran tenaga yang bergerak daripada pengeluar kepada pengguna. Okey. So, kubis dimakan oleh siput. Siput merupakan pengguna primer. Okey, kemudian siput dimakan oleh burung. Burung merupakan pengguna sekunder. Kemudian burung dimakan oleh musang yang merupakan pengguna tertia. Okey, kita tengok contoh lain untuk rantai makanan. Okey, kalau kamu tengok dekat situ, apa yang patutnya berada di depan sekali? Mestilah pengeluar. So, pengeluar tu yang boleh buat makanan sendiri. Okey, antara organisma dekat bawah, yang mana yang boleh buat makanan sendiri? Ya, rumput. Betul. Okey, rumput. Dan rumput dimakan oleh, ingat nak tulis rantai makanan mesti kena ada anak panah tu. Dimakan oleh beluncas. Okey, sebab beluncas ni merupakan pengguna primer. Okey, beluncas juga merupakan haiwan herbivore. Kemudian beluncas dimakan oleh ayam yang merupakan pengguna sekunder. Okey, ayam juga adalah haiwan omnivore. Kemudian ayam dimakan oleh pengguna tertia iaitu ular. Okey, ular ni adalah haiwan carnivore, carnivore sekunder sebab dia makan haiwan pengguna sekunder. So walaupun dia pengguna tertia, dia adalah carnivore sekunder. Okey. Seterusnya, siratan makanan. Okey. Siratan makanan ni adalah gabungan beberapa rantai makanan yang disebut sebagai siratan makanan. So, ini adalah gambar siratan makanan. Seperti yang cikgu cakap tadi, sama seperti rantai makanan, anak panah ini menunjukkan aliran tenaga. Aliran tenaga, pergerakan tenaga kimia tu daripada satu organisma kepada organisma yang lain dalam siratan makanan. Selain daripada dia menunjukkan dimakan oleh. Okey, siratan makanan ni, daripada siratan makanan ni, cuba kita bina beberapa rantai makanan. Agak-agak berapa rantai makanan yang kita boleh bina daripada siratan makanan ni? Okey, kita tengok yang pertama. Okey, mesti kena tulis kubis. Sebab apa? Kubis adalah pengeluar. Okey, kita nak bina rantai makanan dari siratan makanan ni. So, kubis dimakan oleh, tengok anak panah, kubis dimakan oleh beluncas. Okey, so beluncas ni adalah pengguna primer. Kamu boleh kelaskan sekarang. Ini adalah pengeluar, ini adalah pengguna primer, ini adalah pengguna sekunder, ini adalah pengguna tertia. Okey, kenapa cikgu tulis pangkah? Sebabnya dah habislah ni. Kamu kena tengok anak panah. Kalau anak panah satu je dah boleh pangkah, dah beluncas. Supaya kamu tak overlap, tertulis 2 kali untuk buat rantai makanan. Okey, so beluncas dimakan oleh burung. Okey, anak panah seterusnya ke burung. Dan burung dimakan oleh ular. Ya, okey. Satu dah ada. Okey, kita cuba bina yang lain. Okey, yang kedua, pengeluar. Tulis dulu, kubis. Kubis dimakan oleh siput. Okey, siput dimakan oleh, siput pun dah boleh pangkah sebab yang pergi dekat dia ada satu je. Okey, siput dimakan oleh burung. Okey, burung dimakan oleh ular. Kenapa burung cikgu tak pangkahkan lagi? Sebab dekat burung ni ada 1, 2 dan ada lagi anak panah yang menuju ke burung. Tu sebab cikgu tak pangkah lagi. Okey, siratan makanan yang ketiga. Kubis dimakan oleh belalang pula. Okey, belalang dimakan oleh burung. Okey, dah boleh pangkah dah burung. Sebab dah habis dah anak panah yang menuju ke burung. Burung pula dimakan oleh ular. Okey, belalang tak boleh pangkah lagi sebab dia ada lagi 2 anak panah. Ada lagi 1 anak panah ni kan. Okey, so tengok yang keempat. Kubis. Kubis dah boleh padam dah. Sebab last kali, ni yang last kali lah. Dimakan oleh belalang. Okey, belalang pun dah boleh padam dah. Belalang dimakan oleh
katak. Tengok anak panah Lalang dimakan oleh katak. Dan katak dimakan oleh ular. Macam itulah. Daripada 4 rantai makanan ni, dapat dibina satu siratan makanan. Daripada siratan makanan ni pun boleh uraikan kepada 4 rantai makanan. Okey? Nanti ada soalan yang minta kamu buat rantai makanan daripada siratan makanan. Ada juga soalan yang minta kamu buat siratan makanan daripada beberapa rantai makanan. Okey. Objektif yang terakhir adalah aliran tenaga dalam siratan makanan. Okey. Seperti dalam rantai makanan, tenaga juga dipindahkan daripada satu organisma kepada organisma yang lain dalam siratan makanan. Sebenarnya sebahagian tenaga ni hilang kerana digunakan oleh organisma untuk bergerak dan respirasi. Okay, tenaga juga hilang dalam bentuk tenaga haba atau tenaga kimia dalam makanan yang tidak tercerna iaitu tinja. Okey, kalau tengok dekat dalam gambar ni, ini adalah anak panah ni yang penuh ni menunjukkan aliran tenaga daripada pengeluar kepada pengguna primer. Okey, anak panah putus-putus sini pula menunjukkan tenaga yang hilang daripada pengguna primer daripada pengeluar kepada pengguna primer. Okey, macam ni lah, senang cakap kalaulah dekat kubis tu ada 100% tenaga. Okey, yang pergi kepada beluncas ni tak 100%. Tenaga yang dipindahkan daripada kubis ke beluncas ni tak dapat 100%. Okey, sebab ada tenaga yang akan hilang. Okey, cikgu harap kamu boleh fahamlah penerangan cikgu tentang tajuk ini. Okey, so itu sahaja untuk topik 2.1 ni. Cikgu harap kamu dapat manfaat daripada video cikgu ni ya. Okey, terima kasih sebab menonton sehingga akhir. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.